Salam sejahtera. Selamat menonton ulasan Apek Cina. Dan minggu ni Apek akan mengulaskan 4 isu yang berlaku ke belakang ini. Nombor 1, Timbalan Ketua Penerangan PKR mengatakan bahawa Ismail Sabri dan Muhyiddin sama-sama gagal. Betul cakap PKR, mereka sama-sama gagal membebaskan ahli-ahli politik parti mereka yang dituduh seperti mana Wan Eng Rafizi ditarik balik pendakwaan. Mereka juga gagal melantik seorang peguam bela ahli politik mereka sebagai peguam negara. Contohnya Tommy Thomas Mereka juga gagal melantik seorang ahli politik dari parti mereka menjadi Ketua Pesuruhjaya SPM. Dan mereka juga gagal jual aset-aset yang dikumpulkan oleh Najib seperti mana yang dijual oleh Parti Harapan. Memang betul apa PKR cakap tahu. Mereka telah gagal dalam benda-benda di atas yang Pakatan Harapan telah berjaya melakukan. Tanya PKR. Isu yang kedua, Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menuduh Tengku Zafrul berkenaan kenyataan kejutan nilai ringgit tidak memberi kesan itu adalah mengelirukan. Okey. Itu saya juga setuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kejatuhan nilai ringgit terhadap USD memang memberi kesan kepada Malaysia. Kerajaan Malaysia harus menjawab. Bukan saja Malaysia, semua negara yang nilai mata wang jatuh terhadap USD juga kena menjawab. Nilai mata wang yang jatuh terhadap USD dalam setahun ini termasuk ringgit Malaysia jatuh 82%, dolar Australia jatuh 7.6%, yen Jepun jatuh 24%, pound sterling UK 16%, dolar New Zealand 16%, euro jatuh 15.2%, yuan Republik Rakyat China jatuh 8.2%, dolar Singapura 42% dan rupiah Indonesia jatuh 4.7%. Saya mohon agar Perdana Menteri UK, Australia, New Zealand, Jepun, Presiden Xi Jinping dari China, Presiden Lee Hsien Loong dari Singapura, Presiden Bapa Jokowi semua kena jawab kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ketiga, Saudara Rafizi kata jawab dakwaan layanan istimewa pada Merpati di penjara. Saya dapati bahawa orang PH suka tanya soalan dan meminta orang jawab. Sehingga ada satu merpati terbang di Kajang pun nak orang jawab. Okeylah, saya tahulah. Okey, ada isi tersirat di situlah. Dakwaan termasuk rancangan untuk membawa merpati itu ke hospital rehabilitasi ceras bagi memudahkannya menerima tetamu dan mendapat kemudahan orang kenamaan. Apa? Dengki merpati dapat layanan seperti bosmu yang duduk di hospital rehabilitasi ceras berbulan-bulan jumpa isteri dah VIP. Okeylah, bosmu betul-betul dapat layanan semua tu. Bro, senyap saja. Merpati rakyat ada kabar angin pun bro sudah bising nak orang jawab. Itu orang kata apa? Itu orang kata single standard. Okey, isu yang seterusnya. Yang Muhammad Perdana Menteri dan memberi jaminan bahawa bajet 2023 tidak akan pinggirkan kaum Cina. Memang indah sungguh saya jadi orang Cina di Malaysia. Kenapa? Saya bagi contoh. Bajet untuk sekolah kebangsaan semua rakyat termasuk orang Melayu, Cina, India semua dapat. Okey? Tapi bajet untuk sekolah Cina dan Tamil kami dapat ekstra. Okey. Bagus kan? Keistimewaan Bumi Putera dalam perlembagaan untuk menukarkan hak warganegaraan secara aman. Berbaloi kan? Orang Cina boleh buat bisnes, boleh belajar bahasa sendiri dengan bantuan kerajaan, boleh main sukan, boleh jadi menteri, ahli parlimen, ketua menteri KS, UKP kerajaan. Saya sebagai orang Cina memang bersyukur sangat jadi anak Malaysia ini ikhlas tau. Sekarang dapat pula janji PM tidak akan pinggirkan kaum saya, apalagi saya mau. Kalau saya berada di Amerika, Jepun, Australia, Thailand, Indonesia, mana ada sekolah Cina bantuan kerajaan. Jadi seorang senator ataupun Datuk Bandar heboh satu dunia tau. Terima kasih Malaysia. Okey, isu keempat. Yang amat berbagai itu Musa Hitam berkata bahawa tidak pernah lihat badan kehakiman negara sebebas hari ini. Okey. Maksud tu saya teka PM 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai Tan Sri Muhyiddin Yassin pun tidak dapat menjadikan kehakiman negara sebebas hari ini kan. Tu nak kalau nak sindir PH PM tu Nur Mahathir terperlu jelas sangatlah. Nasib baik ini adalah kerajaan pimpinan Perdana Menteri dari Barisan Nasional. Kalau ikut cara PH lantik peguam terdiri daripada peguam bela bekas ahli politik lah lantik KPS SPRM dari kalangan ahli politik mereka, entah kebebasan kehakiman begini ada ketak. Nasib baik tidak ikut cara Pakatan Harapan. Kalau bukan Tan Sri Syafiq akan jadi peguam negara, Long Andang akan jadi KP SPRM, Datuk Najibnya akan ditarik baliklah daripada pendakwaan.
PN jadi kerajaan pun dia tukar peguam negara kan. Pada Tun, macam mana kebebasannya? Maksud PN tak campur tangan ke apa? Tun tengah puji BN ke PMBN? Saya takut lah nanti PKR mula minta Tun jawab ini, jawab itu. Okey, sekian saja. Terima kasih sampai masa untuk belajar bahasa Cina. Hari ini Apek nak mengajar 2 perkataan dan 1 ayat. 2 perkataan adalah banjir dan kebakaran. Kalau banjir kita kata sui zai. Kebakaran kita kata huo zai. Baca sekali lagi. Banjir, sui zai. Kebakaran, huo zai. Baca tanpa saya. Bagus. Sekarang Apek nak ajar 1 ayat. Okey, ikut saya baca. 大选的时候，我们要一条心回乡投票支持顿马哈迪再次任相。Lanjutlah sekali lagi. 大选的时候，我们要一条心回乡投票支持顿马哈迪再次任相。Maksudnya masa pilihan nanti kita kena bersatu hati balik ke kampung dan sokong Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Okey, sekarang baca dalam bahasa Cina. Bagus sekali. Terima kasih kerana menonton ulasan Apek Cina.